Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Moso, bukan nama sebenar. Hari ini aku nak cakap berkenaan genetik. Genetik dalam bina badan, bodybuilding. Okey. Pertamanya kita tengok apa itu genetik. Genetik kalau secara umumnya aku ada search dekat Google, dia ada cakap maksud genetik dalam bahasa Inggeris relating to genes or heredity. Yang kedua adalah relating to origin or arising from a common origin. Itu maksud general genetik. Tapi secara ringkasnya, genetik itu adalah satu komponen dalam diri kita yang bertanggungjawab untuk menjadikan diri kita tu kita. Contohnya, ia bertanggungjawab untuk menunjukkan ciri-ciri kita, trait kita, kiranya menunjukkan appearance kita. Contoh macam muka kita, ketinggian kita. Okey? Okey, tu mungkin secara umum apa itu genetik. Yang keduanya kita tengok kepada genetik dari segi bina badan. Macam pelik kan sebut bina badan. Selalu bila ni mesti bodybuilding kan. Tapi tak apa. Genetik dari segi bina badan, definisinya adalah boleh dikatakan sebagai bakat seseorang itu untuk berjaya dalam sukan bina badan ni. Genetik memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan seseorang itu berjaya ataupun tak dalam bidang bina badan ni. Okey, berdasarkan apa yang aku buat research, kita boleh bahagikan kategori genetik untuk bina badan ni ada kepada 5. Okey. Yang first kali adalah kebolehan seseorang itu untuk membina muscle, membina otot. The ability of someone to gain muscle mass ataupun muscle building genetic. Kebolehan seseorang itu untuk membina muscle, sama ada dia senang nak bina muscle ataupun dia susah nak bina muscle. Tapi yang pastinya orang tu kenalah workout. Maksudnya kita kena bagi usaha kita untuk dapatkan muscle tu. Genetik ni ia menentukan kebolehan seseorang itu untuk senang bina muscle ataupun susah untuk bina muscle. Bagi contoh, kita ada yang senang nak bina muscle. Kita ada Dorian Yates. Dia ni dikenali sebagai Mr. Olympia. Untuk pengetahuan korang yang tak tahu Mr. Olympia tu apa, Mr. Olympia adalah pertandingan bina badan yang paling tinggi dalam dunia ni. Kalau macam case Dorian Yates ni, kita tengok waktu dia berjaya tu memang badan dia besar gila lah. Tapi kalau kita tengok waktu dia muda lagi, kita pergi waktu dia muda, macam kita tengok badan dia, kalau sebelum dia start workout tu, badan dia memang kurus. Maksudnya keding lah kan, kurus keding. Tapi bila dia start masuk ke gym, maksudnya dia start workout, dia workout selama 9 bulan saja, kita tengok badan dia macam boleh katakan sama macam kita semua ni workout selama 5 ke 6 tahun. Tunjukkan betapa hebatnya kebolehan dia punya genetik untuk membina muscle. Tapi lepas tu memang bila dia dah mula masuk pertandingan, lawan semua memang badan dia besar lagi lah. Okey, tu contoh untuk kebolehan seseorang itu membina muscle. Kemudian kategori yang kedua adalah rangka badan, bone structure seseorang itu. Macam kalau kita tengok, dia penting sebab bone structure itulah yang boleh membuatkan seseorang itu badan dia jadi macam V tau, V taper. Boleh katakan bentuk ideal untuk bina badan adalah bentuk V. Okay? Bahu dia lebar, kemudian bila turun ke bawah dia punya pinggang kecil. Untuk nak dapat rangka badan macam ni, seseorang itu kena ada bahu yang lebar, tulang clavicle yang panjang. Okay? Tulang clavicle ni dia panjang. Bila dia panjang, dia menyebabkan bahu dia nampak lebar kan? Lepas tu macam mana kita nak dapat pinggang kecil, small waist kan? Kita kena ada saiz tulang pelvis, tulang pinggul ni, tulang pelvis yang kecil. Bila kita ada bahu lebar, kemudian bila kita ada tulang pelvis yang kecil, tulang pinggul yang kecil, dia
menyebabkan jadi bentuk V-taper. Contoh kepada orang yang ada genetik yang bagus untuk bone structure ni, yang aku boleh fikirkan ada contohnya, ada 2 orang, tapi ada ramai lagi lah. Yang first kali adalah Patrick Moore. Dia ni IFBB Pro dan dia lawan pada peringkat Mr. Olympia. Memang boleh dikatakan dia punya genetik memang top lah. Tapi yang aku nak fokuskan ni adalah bahagian tulang dia. Macam kalau kita tengok rangka dia kan, dia punya bahu memang lebar, lepas tu dia punya pinggang tu memang kecil. Walaupun badan dia mass besar gila, tapi dia dapat kekalkan bentuk yang estetik, bentuk yang sedap untuk mata kita pandang kan. Bentuk V-taper tu kita boleh katakan disebabkan dia punya tulang rangka lah. Kemudian orang yang kedua sebagai contoh yang aku boleh bagi adalah Jeff Seid. Jeff Seid ni lebih kepada fitness model, tapi dia ada masuk bertanding dalam Mr. Olympia, tapi pada kategori yang kecil sikit, iaitu kategori men's physique. Kalau kita tengok dia ni pun satu contoh yang baik untuk kita katakan untuk seseorang itu yang ada tulang rangka yang bagus. Kalau kita tengok dia punya bahu lebar, tapi bila turun ke bawah tengok pinggang dia kecil. Itu adalah contoh genetik yang bagus untuk bone structure, tulang. Kemudian kita masuk kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga adalah muscle insertion. Muscle insertion tu basically dia adalah macam mana kita punya muscle tu insert kepada rangka badan kita. Dan muscle insertion ni bertanggungjawab untuk bentuk muscle kita. Sebagai contoh, kita ada muscle abs kita, rectus, abdominis, abs kita, six pack tu kan. Sebab kalau muscle insertion kepada abs kita elok, dia akan buat jadi bentuk symmetrical. Contoh, memang six pack elok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu kalau elok. Tapi ada juga orang yang muscle six pack dia, insertion dia tak apa elok. Bila tak apa elok, kita boleh kadang-kadang nampak dia punya muscle tu mungkin ada lari sikit, ataupun bentuk kotak tu tak betul-betul kotak. Kadang-kadang dia jadi macam pelik lah. Maksudnya dia bukan tak cantik, dia punya insertion tu. Dan muscle insertion ni lah yang boleh membuatkan satu-satu muscle group tu nampak elok ataupun tak. Contoh yang kedua adalah bicep. Sebagai contoh, bicep, muscle insertion untuk bicep kita, ada orang bicep dia panjang macam aku ni, panjang, tendon sikit, so dia membuatkan bicep ni nampak macam full. Tapi ada orang juga yang dia punya bicep dia tendon dia panjang, kadang-kadang muscle dia tu sendiri sampai ke bahagian tengah ni, tapi kadang-kadang mungkin orang ingat tak elok. Tapi ada juga orang yang prefer bicep macam tu, sebab bila muscle ni pendek ke tengah, bila dia flex tu, dia punya full tu menyebabkan bicep tu nampak peak dia macam nampak macam gunung tu lah, effect tu. Ok, itu untuk muscle insertion. Kemudian untuk kategori keempat, kita akan masuk pada fat distribution. Fat distribution tu apa? Ok, untuk fat distribution adalah kat mana seseorang itu banyak simpan fat dia, dan ini disebabkan oleh kedudukan fat cell tu sendiri. Maksudnya dekat badan seseorang itu fat cell tu ada banyak kat mana. Sebagai contoh, kalau ada orang tu fat cell dia banyak dekat bahagian perut. Jadi macam bila dia tambah berat badan sikit, tambah lemak sikit, bahagian lain mungkin still nampak biasa, tapi macam bila bahagian perut dia jadi macam besar, lebih berlemak kat bahagian perut. Tapi ada macam-macam jenis. Ada orang macam dia simpan banyak fat cell tu dekat bahagian belakang, dekat bahagian kaki, ataupun banyak lagi lah. Dan untuk fat distribution ni, dia dapat membantu dalam, bagi contoh, kalau seseorang tu nak berjaya dalam bidang bina badan ni, kalau dia nak diet untuk jadi shredded. Sebab ada orang macam bila dia diet macam mana pun, abs dia tak dapat nampak sebab terlalu banyak fat cell kat situ. Dan walaupun bahagian lain shredded, tapi macam bila kita tengok dekat bahagian abs dia, still tak boleh nampak betul-betul abs dia. Maksudnya still ada lemak dekat bahagian depan abs dia tu. Dan last sekali yang kelima, dan kelima ni boleh dikatakan sebagai aku punya opinion lah, sebab macam yang lain, kategori lain tu macam aku tengok banyak je orang lain sebut, tapi yang kelima ni macam aku sendiri yang keluarkan kategori ni.
Sebab aku rasa macam dia memainkan peranan jugalah dalam bina badan ni, tambah-tambah dalam competition kan. Kategori yang kelima adalah muscle roundness seorang tu. Muscle roundness macam mana kita nampak muscle tu nampak bulat. Bila bulat dia ada macam satu efek tau, kita kata macam 3D effect. Bila kita tengok muscle tu dia macam terlalu bulat, nampak cantik, nampak full, sampai macam menarik perhatian mata kita. Dan mostly untuk muscle roundness ni boleh katakan dominan dalam orang kulit hitam. Sebagai contoh, kita tengok Mr. Olympia Phil Heath, kalau kita tengok dia punya genetik tu muscle roundness, macam kalau kita tengok dia punya muscle, maksudnya bicep dia punya shoulder dia punya back, memang kalau kita tengok tu memang bulat-bulat. Bila bulat tu menyebabkan dia nampak 3D. Bila nampak 3D tu nampak macam cantik lah untuk sesuatu badan tu. Walaupun muscle dia tak sebanyak macam orang lain, tapi dia punya appearance tu nampak full dan lagi menarik daripada orang lain. Okay, tu untuk muscle roundness. Jadi 5 kategori tu lah yang aku nak cakap hari ni. Tapi ada soalan yang kita tanya, macam mana kita nak tahu genetik kita? Maksudnya sampai tahap mana genetik kita kan? Jawapannya adalah dengan kita kena workout dululah. Maksudnya kita kena workout, kita ambil contoh berapa tahun untuk biasakan diri kita dengan badan kita, untuk biasakan training, nutrition, diet semua tu. Kemudian baru kita tengok, macam baru kita dapat tahu genetik kita tu macam mana. Macam katalah kalau kita ni tak workout apa langsung, tiba-tiba nak tahu genetik dekat bahagian mana kan. Tapi kita takkan dapat tahu lah. Contoh kita nak tahu abs kita bentuk macam mana, tapi tak pernah diet langsung, tak pernah workout langsung. Jadi memang takkan nampak langsung lah. So takkan tahu lah genetik kita macam mana kan. So basically kena workout dululah, baru tahu genetik kita macam mana. Tapi katalah kita dah tahu, dah workout, dah nampak genetik kita macam mana kan. Contoh six pack kita dah nampak, tapi macam kita tak puas hati dengan genetik kita. Macam mana kita nak ubah tu? Jawapannya adalah tak boleh. Mungkinlah jawapannya akan mengecewakan sesetengah orang, tapi janganlah disebabkan jawapan ni kita putus asa dan terus berhenti workout kan. Sebab walaupun kita tak puas hati dengan diri kita, tapi kita ni macam lagipun kita workout ni untuk jadi the best version of yourself, the best version of diri kita sendiri. So kita memang workout ni untuk improve diri kita je lah. Maksud kita nak jadi lebih baik daripada diri kita yang lepas. Tapi macam kita terfikir kan, macam kenapa kita dapat macam ni, genetik macam ni, kenapa tak sama macam orang lain kan. Sebenarnya adalah hikmahnya. Maksudnya Tuhan kita buat setiap seorang kita ni berbeza daripada yang lain kan. Sebab apa hikmah dia kan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha dalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Okey. Jadi hikmahnya Allah menciptakan kita berlainan daripada masing-masing. Maksudnya berlainan daripada yang lain. Ada sebabnya. Sebab Allah nak kita berkenalan antara satu sama lain. Dan kita tengok setiap seorang antara kita ada kelebihan masing-masing dan ada kelemahan masing-masing. Jadi bila kita ada yang lebih, ada yang kurang, kita bersama-sama, jadi kita akan dapat tahu keindahan ciptaan Allah tu sendiri. Bagi contoh dalam kita punya tajuk ni, macam kita ada kekurangan kita, tapi bila kita tengok orang lain yang lebih bagus daripada kita, mungkin akan dapat menaikkan kita punya motivasi, maksudnya untuk menjadikan diri kita ni lebih baik daripada sebelum ni. So itulah hikmahnya. Sadaqallahul azim. Itulah kot hikmahnya. Okay, so tu je kot untuk kali ni. So janganlah
putus asa, teruskan buat yang terbaik, improve diri kita. Last sekali, aku minta maaf lah kalau ada apa-apa yang aku cakap menyinggung perasaan mana-mana pihak, ataupun tegur lah kalau ada benda yang aku cakap salah fakta ataupun kod-kod ada yang lain kan. So okay, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa hadapan. Hương